Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang Musa, Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya, Tuan Ramli bin Wan Abdullah, selaku pengarah bahagian pencemerlangan profesionalisme, yang dihormati Pegawai Kanan SPRM, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan. Sihat semua? Sihat kan? Okay, saya tak biasa sebenarnya ceramah dekat apa, ada Zoom depan ni. Kena gerak-gerak sikit. Okay tuan-tuan, hari ini saya, sebelum kita bermula, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okay, macam saudari pengurusi majlis cakap tadi, nama saya Muhammad Hanif bin Omar. Saya bertugas di agensi Haji Ibadah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai penolong pengarah pencegahan dan kesediaan awam. Okey, tak dinafikan, saya dah bertugas di ADK taklah lama, baru masuk tahun keempat. Tapi bila sebut pasal dadah ni, saya rasa saya dah lama dah buat. Mungkin tuan-tuan pun lama. Mungkin daripada kecil lagi tuan-tuan pernah dengar pasal dadah ni. Sebab saya ada ahli keluarga saya yang terlibat dengan dadah. Terus-terang saya cakap dengan tuan-tuan dan puan. So memang dari kecil saya nampak sendiri macam mana orang ambil dadah ni. Dulu nasib baiklah saya tak terjebak lah kan. So nasib baik tak terjebak. Sebab kalau terjebak memang susah. Okay. So saya juga nak kat sini, sebelum saya panjang lebar bercerita, saya ni bukan saya ceramah, saya nak sharing saja pada tuan-tuan dan puan. Sebab apa yang ilmu saya ada, saya sharing saja. So tapi sebelum tu saya nak bagi pujian kepada pihak pengurusan tertinggi SPRM kerana mengadakan program seumpama ini, iaitu program penerapan nilai-nilai murni. Okay, dadah kesannya membinasakan. Sebab bagi saya, kita ramai kita pernah dengar dadah ni, tapi sebenarnya ramai antara kita yang tak betul-betul faham apa itu dadah. Sebab normal manusia biasa, kalau ia tak terlibat dengan diri kita, kalau dadah ni tak terlibat dengan ahli keluarga kita, so kita tak akan ambil orang-orang muda cakap tak akan ambil pot tentang masalah dadah tu tuan. So hari ni apa yang saya nak sampaikan sedikit sebanyak ni, saya harap boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan mengenali dadah. Sebab dadah, tuan-tuan ingat 1983 bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengisytiharkan dadah musuh nombor 1 negara. Sekarang 2015, saya tak tahu tuan-tuan dan puan, adakah dadah masih musuh nombor 1 negara? Ada yang cakap ya, ada yang cakap tak. Tadi dalam perjalanan saya ke sini pun ada office mate saya cakap, cuba tanya audiens kita pada hari ini, mana musuh nombor 1 negara? Dadah atau rasuah? So masing-masing ada pemahaman, masing-masing ada pendirian. Bagi saya senang, kita dadah ke rasuah ke, masing-masing membinasakan. Betul tak tuan-tuan dan puan? Dadah membinasakan diri sendiri, rasuah membinasakan diri sendiri. Dadah membinasakan keluarga, rasuah pun membinasakan keluarga. Dadah membinasakan negara, rasuah pun membinasakan negara. So bagi saya, dadah ke rasuah ke, dua-dua benda ni saya boleh kategorikan paling jahat. Paling jahat, merosak.
Saya rasa manusia normal takkan melakukan perkara sedemikian lah. Вот если рано поутру тебе совсем не по нутру, башка трещит и дергается глаз. Наркотики употребляешь? Употребляю, скрывать не буду. Как давно употребляешь? Давно куришь? Последний раз употреблял вчера. Че? Последний раз употреблял вчера. Вчера. А сегодня употреблял? Нет, сегодня еще нет. Tahu? Oh, mon Dieu. Ini kebanyakan dadah-dadah di luar negara tuan-tuan dan puan yang tak masuk Malaysia lagi setakat ni lah. Nampak kan? Будапештская 3. Будапештская 3. Хорошо. Di Future Music Festival di seumpama inilah. What happened to your head, Angela? Ini dadah yang semakin banyak digunakan tuan-tuan dan puan di Malaysia. Dadah jenis mat, metamfetamin, ataupun bahasa pasar kita panggil ais. So memang dadah ni boleh buatkan penggunanya jadi macam orang gila lah kita tengok kan.
Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. So apa dengan tuan-tuan dan puan tengok video tadi? Membinasakan tak? So saya rasa saya tak bagi ceramah dah hari ni lah. Sebab saya rasa bila kita tengok video tadi, saya rasa tak ada satu pun efek positif bila kita ambil bahan terlarang ni, ataupun kita pakai substance use disorder. Sama ada segi heroin, syabu, meth, semua, saya rasa semua kita tengok efek-efeknya, kesan-kesannya. Sebenarnya banyak lagi macam daerah-daerah yang saya tunjuk dekat video ni tak masuk lagi tuan-tuan dalam Malaysia, ataupun masuk tapi tak direkodkan lagi. So saya difahamkan di negara, especially di Russia, di Amerika Syarikat, pelbagai beribu-ribu dadah sensitif keluar setiap tahun. So ini cabaran yang kita hadapi tuan-tuan dan puan untuk menangani masalah dadah ni. So ini saya cakap adik, dadah sebagai musuh nombor satu negara. 2015 ada peningkatan atau penurunan dalam kes-kes dadah ni. Kita tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan puan tengok apa situ jumlah daripada 1988 hingga 2013, kita ambil 2013 tak masuk tahun lepas jumlah keseluruhan penagih yang dikenal pasti 365,000. Ini yang dikenal pasti, yang direkodkan oleh pihak ALDK dan juga pihak polis PDRN. Dan bagi WHO, setiap seorang penagih di belakangnya ada 4 orang lagi penagih. So makna tuan-tuan tengok 300,000, so kita kalau 4 lagi kita jarakkan lebih kurang ada 1.2-1.3 juta penagih di Malaysia ini. So itu jumlah sehingga 2013. Kalau tak campur 2014, 2015, saya tak tahulah berapa banyak jumlah lagi. So bagi saya, tuan-tuan tengok tu jumlah je. Semakin orang kata semakin maju negara, semakin banyak penagih. Betul kan? Tak salah tu. Tak boleh kita ada pemikiran macam tu. Terus semakin maju negara, semakin banyak masalah sosial. So itu yang sama kita kena tangani tuan. Dan ini kalau tuan-tuan nampak lihat, majoriti berumur 19 hingga 39 tahun. Tapi tuan-tuan dan puan, setakat daripada 2010 hingga kini, trend sekarang saya dapat lihat sebab pengguna dadah ni semakin lama semakin muda. Paling muda saya sendiri pernah lihat umur 9 tahun. 9 tahun tuan-tuan. Dulu saya 9 tahun, kita buat apa tuan-tuan? Main guli kan, main tenteng, main pondok-pondok. 9 tahun dah ambil pil kuda. 9 tahun, umur dah jam 3. Especially ini yang saya lihat banyak di pil-pil kuda, banyak kes di Kelantan. Di Kelantan tuan, sebab senang, mudah dapat. So memang yang mengambilnya umur yang sangat muda, 9 tahun, 10 tahun. Dan bila ambil pil kuda ni akan terlibatlah dengan gejala-gejala sosial lain. Kan? Itu yang masalah lah. So ini isu-isu yang tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dah baca dalam surat khabar. Tuan-tuan lihat 10 minit telan terus mati. Ini yang berlaku di Bukit Jalil. Saya berada di Bukit Jalil waktu kejadian ni ada. Sebab ALDK kita ambil inisiatif, kita buka satu booth di luar konsert ni untuk memberi kesedaran kepada pengunjung yang datang. Boleh berhibur, tapi jangan mengambil dadah. Tapi realitinya tuan-tuan buat, dalam tu memang banyak. Yang berlaku kecelakaan hanya kepada 6 orang ni saja, tapi yang mengambilnya memang ramai. Sebab apa? Stok banyak dalam tu. So itu yang tuan-tuan boleh lihat. Kemudian kalau tuan-tuan lihat kereta-kereta akhbar ni, polis pujuk wanita bugil. Benda manusia normal takkan bugil depan halayak ramai. Tapi kes ni tuan-tuan, kes ni sebenarnya dia seludup dadah, dia makan dadah, dia letak dalam, dia simpan dalam perut dia. Tapi dadah pecah dalam perut, so dia tak betul lah. Efek pada fisiologi, pada pemikiran dia. So itulah je. So baru-baru ni kes yang seorang wanita tu yang berjalan bugil tu, ingat kan? So kita pun syaki wanita ni terlibat dengan penyalahgunaan dadah kan. So kita, dadah ni musuh nombor satu negara. Kita nak pergi berperang tuan-tuan, tapi masalahnya ramai antara kita, even saya sendiri pun dulu kita tak kenal musuh kita siapa.
Kalau kita nak berperang dengan IS, kita kena kenal siapa ketua dia, betul tak tuan? Siapa anggota dia. Kita kena kenal strategi dia. Kita kena tahu langkah-langkah dia. Tapi kita berperang dengan dadah ni, kita pun kena tahu daripada A sampai Z. Apa tu dadah? Macam mana dadah boleh mendatangkan kesan buruk kepada badan kita? Macam mana dadah boleh mendatangkan buruk kepada negara? Macam mana efek dia kalau kita cuba-cuba ambil dadah ni? So itu yang kita kena kenal. Tapi ada yang juga tak setuju dengan saya. Dia kata kalau kita cerita pasal dadah ni, ramai orang nak cuba nanti. Ada juga pemikiran tu. Kita cerita, kita kenalkan dadah ni, ramai orang nak cuba. Tapi bagi saya rasa tuan-tuan di perempuan sini banyaknya yang dah jadi ibu bapa. Kita kena tahu tuan-tuan. Sebab lately saya tengok remaja sekarang, anak-anak sekarang senang-senang memperdayakan ibu bapa. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. So perkara pertama yang saya tunjuk pada tuan-tuan ialah ini. Apa tu ciri-ciri dadah? Kenapa dadah ni tak bagus untuk kita? So paling penting, kesan paling ketara pada saraf pusat, otak dan saraf tunjang lah. So kalau tuan-tuan tengok tadi efek-efek yang ambil dadah boleh menari. Kalau kita speaker, kita lagi dekat lagi jauh kan? Kita lagi jauh, betul tak? Kita takkan pergi duduk dekat-dekat speaker, nak dengar dekat goyang-goyang kepala. Tapi itulah efek dia. Dia ganggu kita punya saraf dengan otak dengan saraf tunjang. Kemudian, of course, pergantungan. Bila pergantungan ni maksudnya tak boleh, tak dapat. Tuan-tuan saya rasa pernah pergi coket? Pernah pergi coket? Pernah tengok orang duduk tepi-tepi jalan, lentok, ada kan? Dulu ada lah, dulu banyak. Sekarang pun dah kurang sikit lah. So, tiap-tiap hari kena ambil darah. Tak boleh miss. Orang kata kalau umat Islam kita semayang 5 kali sehari, dia pun nak ambil dadah 5 kali sehari kan? So itu ada kebergantungan pada dadah ni. Kemudian mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan dan fungsi sosial lah. Of course lah, bila kita ambil dadah, banyak kes penyakit dadah. Ada penyakit HIV, Hep B, Hep C. Kemudian ada penyakit berkaitan dengan seks. So macam-macam yang akan efek pada diri kita. Kemudian digunakan bukan untuk tujuan perubatan lah. Kita ambil ubat di farmasi, itu pun dadah kan sebenarnya. Tapi dadah tu untuk tujuan perubatan. Bukan suka-suka kita ambil tak, tapi ini bukan untuk tujuan perubatan. Ini ciri-ciri utama tuan berkenaan dengan dadah ni. So saya rasa pun ramai yang ada dekat kita sini, kita dah tahu dah dadah ni. Kita dah tahu dadah heroin ada, dadah ni kan. Basically tuan-tuan, dadah terbagi pada dua. Satu jenis tradisional, dadah lama, dadah yang didapati daripada tumbuh-tumbuhan. Satu lagi dadah sintetik. Kebanyakan sekarang pengguna ataupun penyalahguna dadah mengambil dadah jenis sintetik. Itu yang lagi bahaya tuan, itu yang boleh jadi gila. So, kalau tuan tengok, kita ada beberapa kategori. First, kita ada opiat. Opiat ni dadah tradisional lah. Heroin, candu dah lama lah sekarang. Ada lagi candu lagi tuan? Pernah nampak candu lagi? Saya tak tahu, tapi setakat ni saya tak pernah jumpa candu lagi. Tapi dulu-dulu adalah candu ni. Dia kita ada heroin, morfin, itu dalam kategori opiat lah, dalam kategori dadah tradisional lah. Kemudian kita ada cannabis. Cannabis ni ganja. Saya difahamkan tahun 60-an, 70-an ambil ganja ni biasa. Siapa yang lama-lama kan, siapa punya pakcik-pakcik saya kan, pun dia kata dia ambil ganja biasa. Masa belajar di universiti tahun-tahun masa tu, biasa ambil ganja ni. Ganja ni tak salah. So itu masa tu lah. So even dekat overseas di Belanda Netherlands, ganja pun boleh. Ada kita boleh kafe ganja, boleh rasa ganja kat situ. Roti ganja, kopi ganja, semua pun ada ganja. So di luar negara, ada negara-negara yang sahkan legal bolehkan ganja ni. Tapi di Malaysia tak boleh lah. So tuan-tuan tak boleh nak cuba lah ganja ni kan. Tapi mana tahu belakang saya tak tahu lah kan. So kita tak boleh cubalah ganja ni. Okay. So kemudian itu dua jenis dadah tradisional tuan-tuan. Kemudian yang lain-lain kalau tuan-tuan tengok, jenis stimulan. Stimulan ni banyak yang sekarang kita bagi metafetamin lah. Ais, syabu, itu yang sekarang yang banyak orang ambil sekarang. Kemudian depression, ubat-ubat untuk menenangkan diri. Dan yang lain-lain tuan-tuan tengok, inhalant, hallucinogen dengan ketum. Sekarang isu ketum. Daripada 2 tahun lepas pasal ketum. Siapa duduk utara? Kedah. Pernah minum ketum tuan? Tak pernah. Tak pernah. Saya pergi ke utara tahun lepas.
di Kuala Muda. So lepas tu tengok orang di sana, orang lama-lama lah, mengambil ketum ni untuk ubatan tradisional, untuk tambah tenaga pergi kerja-kerja sawah kan. Lepas tu tengok di Kuala Muda tu banyak orang kata tanam ketum secara besar-besaran. Ladang penuh. Dia ada sawah padi, lepas tu dia ada ladang ketum. Memang sangat banyak. Tapi masalahnya sekarang, ketum ni orang dah salah guna. Ketum dah dicampur dengan Panadol. Ketum dah dicampur dengan Coca-Cola. Ketum dah dicampur dengan ubat nyamuk. Ketum dah dicampur dengan lampu pendaflor punya kaca. Banyak. So, untuk apa tambah-tambah ni? Diorang kata dengan saya untuk tambah kick, untuk tambah high. So itu yang lama kelamaan ketagih dengan itu. So itu yang sekarang ni untuk masuk ke Dewan Rakyat untuk apa, penambahbaikan akta. Sebab ketum dulu bawa akta racun. Sekarang ni nak masukkan ketum bawa akta dadah berbahaya. So itu yang akan masuk ke dalam Dewan Rakyat nantilah. So ini dadah-dadah lainnya banyak lagi tuan-tuan. Kalau saya nak cerita pasal dadah ni, saya hampir 4-5 tahun di ADK, especially dadah kritik sangat banyak. Dah sampai tak ingat dah saya, dadah A, B, C, D semua sangat banyak. Tapi nasib baik kita Malaysia, kita masih kontrol, dapat kontrol lagi. Tapi ini perlukan kerjasama semua pihak tuan. Immigration, SPRM, Kastam untuk jaga benda ni. Okay? So ini tuan-tuan kena lihat, kena tahu, kena kenal rupa bentuk dia macam mana. Contoh tuan, syabu bentuk dia kristal lah. Kalau tuan saya risau sekarang ekstasi. Banyak murid sekolah ataupun pelajar IPTA, IPTS balik ke rumah, bawa balik pil ekstasi, ibu bapa pun tak tahu. Cakap pil apa ni? Panadol, ubat ni, semua. Tapi sebenarnya pil ekstasi ni tuan-tuan tengok, memang dia menyerupai pil biasa, pelbagai color. So itu yang kita sebagai ibu bapa ataupun orang lebih dewasa, kita kena tahu ini supaya kita, anak-anak kita tak mudah memperdayakan kita lah tuan-tuan. So ini berbagai jenis pil yang kita ada. Of course heroin itu dalam bentuk serpuk lah. Itu kita ada. So kita kena kenal, kita kena cap gambar-gambar dadah ni. Sebab apa, nanti kita lihat mana mungkin kita tak ambil, tapi ahli keluarga kita ke ataupun saudara mara kita kan, kita boleh membantras dengan lebih cepat. Okay? Even rakan sekerja kita, kalau kita tengok buka almari je, buka laci je, macam kenal je ni. So kita boleh ambil langkah-langkah pencegahan awal lah. Okay? So ini jenis opiat tadi yang saya cerita. Kita ada candu, kita ada heroin. Okay, sikit tuan-tuan, saya takkan cerita banyak sangat pasal semua jenis dadah ni. Saya ambil yang popular saja. Heroin ni, tuan-tuan kalau lihat, tengok dia kata ada berwarna putih, merah jambu, kuning. Betul, kalau kita tengok di pasaran tuan-tuan, tuan-tuan jumpa penagih ke apa kan, tengok heroin dia, kita ada pelbagai color. Color ni menunjukkan kualiti je. Ramai di Kuala Lumpur ada satu kualiti, satu lagi color ni menunjukkan ialah siapa bos dia. Di Kuala Lumpur sekarang, trend sekarang kita tengok heroin ni kali hijau. So saya tahu bos dia mana. Kalau kita boleh bergaduh pasal benda ni. Kalau color satu kawasan tu kali hijau, tiba-tiba color pink masuk, boleh bergaduh antara kumpulan-kumpulan apa kongsi gelap yang mengedarkan dadah ni lah. So tapi ramai cakap saya yang paling kick, paling kata color putih original. Sebab sekarang tuan-tuan, heroin pun dah dicampur dengan bahan kimia. Dia bukan pure 100%. Nak cari pure 100% traditional heroin memang payah sekarang tuan-tuan. So ini yang berlaku, bila campur dengan bahan kimia, terus mengganggu kita punya otak dan saraf tunjang. Itu yang berbahayanya. Okay, cara pemanggilan, suntik lah. Biasa kita tengok suntik dengan chase the dragon. Bahasa chase the dragon. Sebenarnya isap-asap lah kan tuan-tuan. Okay, nak kenal orang heroin senang je. Tuan-tuan pergi, tengok je lentok semacam je, mata kuyu, kurus, ada tanda-tanda suntikan. Trend terbaru sekarang kita dapat tangkap beberapa orang. Dia ambil dadah, dia pergi satu kawasan dia rasa dia paling selamat. Tahu apa tuan-tuan? Dia pergi bank. Dia tangkap beberapa orang, itu kita buat operasi, ambil heroin dalam tandas. Nak selamat tak ketangkap, dia pergi duduk dekat bank, duduk kat tempat menunggu tu. Duduk macam nak buat urusan di bank. Tapi kita kena tengok laptop, Steam dia tengok. Itu trend sekarang.
Ada juga ambil dadah, ambil heroin ni, pergi duduk hotel-hotel, duduk dekat depan hotel tu. So seolah-olah dia tetamu hotel. Ini kita dapat tangkap tuan-tuan. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, bukan kata untuk ni aku boleh buat ni. Bukan. So kita kena tahu, kita kena kenal. Lepas tu kita kenal musuh kita kan. Okey? So itu heroin. Kemudian ganja. Ganja ni yang menyebabkan kita ketagih kerana satu bahan kita panggil THC tu ada. Tetrahydrocannabinol. THC. So itu yang buatkan kita ketagih ganja. So ganja ni, kenapa ramai ambil ganja? Senang. Ataupun bahasa pasar kita panggil apa? Balut. Sikit bal kau. Bal. Kadang saya tengok budak-budak sekarang, saya buat program di sekolah kan. Di Kuala Lumpur saya tengok, especially, bukan saya kata ni, tapi di kebanyakan yang tinggal di kawasan-kawasan berisiko tinggi, iaitu kawasan-kawasan PPR kan, sangat fasih dengan bahasa-bahasa ni. Sampai kita orang dewasa pun hebat ni bahasa-bahasa dia orang. Bal lah, nak satu tiup, satu paket lah, jaga air lah, macam-macam bahasa dia orang. Yang kita rasa kita kena tahu, kena kecap ni. So, ganja ni senang saja. Balut dalam rokok ambil. Even tuan-tuan tengok dekat luar pun, kalau orang ambil isap rokok, kadang dibalut dengan rokok, tapi sebenarnya dibalut dengan ganja. Okey? So itu yang pasal ganja ni. Dan paling penting tuan-tuan perempuan, tadi tengok video ni. Ganja, seorang perempuan tu ketawa tak berhenti. Sebenarnya salah satu efek ganja ni sebenarnya dia merangsang hormon gembira kita. Saya pernah buat di kalangan penagih tuan-tuan perempuan. Kita lihat macam mana dia orang ambil. Kita bagi satu cerita, tak kelakar pun, tapi dia boleh ketawa terbahak-bahak tengok cerita ni. Betul. Saya pun tak faham kenapa. Sebab dia di bawah rangsangan, so dia sebenarnya macam kelakar sangat. Lepas tu kedua orang ambil ganja tuan, dia lapar. Nak makan. So ini tuan-tuan boleh tengok, boleh lihat. Kenapa saya cakap tuan-tuan buat, kenapa saya cerita benda ni, supaya kita kenal. Kalau kita nampak simptom-simptom ni kepada diri, bukan kepada diri kita lah, of course kepada orang sekeliling kita, kita boleh ambil langkah pencegahan awal pada mereka yang terlibat. Kemudian ini yang paling serius sekarang, dadah jenis stimulan, kita panggil ais ataupun syabu. Berbentuk kristal tuan-tuan dan puan. Dia bukan diamond, bentuk kristal. So ini yang menjadi masalah utama trend sekarang ni. Banyak yang pengguna ataupun penagih dadah, dia sekarang tak start dengan heroin, dia ambil syabu terus. So bila ambil syabu ni, banyak masalah akan timbul. So saya cakap bentuk kaca. Bahasa pasal ice baby. Kaca lah, batu, macam-macam. So, cara dia punya ambil pun cara hisap juga. Tapi yang paling saya nak tekan kepada tuan-tuan puan ialah apa kesannya. Tuan-tuan tengok ciri-ciri penagih yakin pada diri sendiri, tingkah laku agresif, boleh berjaga tanpa tidur 2 ke 3 hari. Betul tuan-tuan puan. Ini juga baru-baru ni kita buat satu operasi tahun baru Cina untuk pemandu bas. Banyaknya kita dapat positif ialah mengambil jadah jenis metamfetamin, syabu. Alasannya ialah apa? Tenaga. Boleh kejar trip banyak, boleh dapat duit lebih. So ini yang saya tanya, banyak saya tanya interview, mana tahu pasal benda ni, ialah daripada supervisor, daripada orang-orang lama. Yang kau nak buat duit lebih, kita kena ambil satu benda untuk tahan lebih lama. Takat kalau kita normal, kita pergi balik Johor dah penat dah. Ambil benda ni, boleh 2-3 hari boleh tak tidur. Memang boleh tak tidur tuan-tuan perempuan. Tapi saya ingat sekali lagi, jangan cuba. Bukan kata orang kata, aku nak overtime bos suruh overtime esok overtime ni sampai pukul 4 pagi. Macam saya pun banyak turun operasi dulu kan. Kadang kita balik 4 pagi dulu kan, esok pagi kita kerja balik. Wah itu penat lah. So ambil. Memang kata satu lagi, stigma masyarakat kata dadah jenis mat ni tak ketagih. Salah tuan-tuan. Apa-apa jenis dadah kita ambil selalu akan ketagih. So itu saya kata, bukan kata kita nak kerja kuat kita boleh ambil dadah jenis ni tuan-tuan. Okey, ini rupa bentuk kan.
Di ADK, makin lama saya berkhidmat di ADK, ramai orang panggil saya bahasa kasar juga tuan ni, K9. Tuan-tuan K9, tengok hidu, tengok kita cap, dia terlibat dengan dadah. Sebenarnya bukan kata kita saya ni, tapi sebenarnya itu hari-hari kita tengok. Macam dadah jadi semat tuan-tuan, kita boleh tengok rupa je, mata je, muka je, body je, perubahan muka je, kita boleh lihat tuan-tuan. Ini yang direkodkan 10 tahun ambil mat. Masih muda lagi, umur 30 tahun lebih. Tapi macam ni tuan-tuan rupa dia. So kita boleh kenal, identify. Dan ini ecstasy. Dah lama tuan-tuan kita dengar pasal ecstasy? Dah lama. Tapi masih banyak lagi? Masih banyak lagi. Hampir di setiap pusat hiburan ada ecstasy. Dan paling hebat, orang-orang muda sekarang, even golongan profesional, kata nak berhibur, tak sah tak ambil ecstasy. Kalau ni bahasa-bahasa yang saya dengar tuan-tuan, kalau kita nak berhibur kepala kosong, macam mana kita nak berhibur? So kenalah ada bahan tambahan, ambil ecstasy. Mahal ke tuan-tuan sekarang ecstasy ni? Tak mahal. Mampu beli. Semua orang mampu beli ecstasy ni. So itu yang saya yang sangat bahaya sekarang. Sebab pelbagai jadi bentuk. Tuan-tuan tengok, sekarang kita bagi pil goyang. Tu yang tuan-tuan tengok tadi gambar, video, ada speaker, makin lama makin dekat. Kepala goyang. So kita bagi pil goyang. Nombor manusia speaker kita jauh, ini makin dekat. Dia kata sebab apa? Lagi dekat, lagi power. Dengar. So pil goyang. So cara pengambilannya makan terus ataupun kita campur dalam air. Sebab tu banyak juga kes-kes yang kita lihat sekarang tuan-tuan dan perempuan, remaja perempuan yang tak tahu dalam minumannya ada ecstasy. Banyak kes bila dibawa oleh kawan lelaki, teman lelaki ataupun orang yang baru kita kenal, pergi ke pusat hiburan dan pergi ke toilet sekejap, campur dengan ecstasy. So dia akan jadi, kita panggil high. Itu yang berlakunya. Ecstasy ni pun akan merangsang nafsu. So itu banyak kes-kes yang berliritan selepas itulah. Okay, dia punya ciri tuan, badan kilangan. So kes di Bukit Jalil, 6 orang meninggal disebabkan pengambilan dadah. Okay, yang saya tahu dapat maklumat daripada PDRM tuan-tuan dan puan, sebenarnya apa yang berlaku pada 6 orang mangsa kita ni, dan yang paling malangnya kesemuanya Melayu. Paling malangnya kesemua Melayu lah. Okay, so apa yang berlaku, memang kebanyakannya ada antara mereka yang baru first time ambil disebabkan pengaruh rakan. Oi, kita nak enjoy, kita ambil. Dan bila kita ambil, pil ecstasy ni menyebabkan badan kita kehilangan air yang sangat banyak. Dan di Future Music Festival tu ada lebih kurang 50,000 orang tuan-tuan, berhimpit-himpit. So dia kehilangan air, so dia punya jantung terkejut, kena serangan jantung. Okay? Dan dadah yang kita kenal pasti, ni maklumat dari PDRM, dadah yang kita kenal pasti pun merupakan dadah-dadah baru yang dibawa masuk oleh disyaki oleh foreigner lah. Kita dapat pengunjung tu banyakkannya pun orang-orang Mat Salim. So masuk daripada berbagai negara luar. So ini yang berlaku pada kes-kes di konsert-konsert seumpama ini. Sebab tu bagi saya tuan-tuan dan puan, ada orang cakap kita haramkan saja konsert ni. Saya punya pendapat tadi, pendapat peribadi lah, memang patut kita haramkan saja. Sebab bagi saya banyak kesan buruk dan kesan baik, especially kepada remaja-remaja kita lah. Kalau dia nak buat, kata dia betul nak buat, then go to overseas lah, bukan dalam Malaysia lah. So ini sebab kita tengok kesan-kesan buruk dia. Ini saya cerita. Dia kena pasti tahun daripada 1996, pelbagai bentuk, pelbagai color, dan biasa diambil untuk menghibur. Ramai satu lagi stigma saya cakap tadi, ramai yang fikir ecstasy takkan ketagih. Saya jumpa doktor, ada lawyer, ada golongan profesional yang kata, yes, saya memang ambil, tapi saya ambil untuk menghibur saja. Tak salah. Saya tak kacau orang, saya tak buat jenayah lain. Itu masalah tuan-tuan, bila ada pemikiran macam ni. Bagi saya, as long you ambil dadah tu termaktub dalam akta kita adalah bahan-bahan terlarang, salah. Tak kisahlah untuk tujuan berhibur, untuk tujuan bekerja, bagi saya itu ialah salah.
So ini yang kita elakkan tuan-tuan. Kita nak berhibur, saya kata nak berhibur, kita boleh berhibur, tapi secara normal, secara baik. Okay, kita tengok satu video kan. They said half a hit of weed would be fun. They lied. Find out the truth about drugs. Drugfreeworld.org. Okay, sebenarnya tuan-tuan dan puan, itu yang saya cakap tadi. Banyak yang fikir berhibur kita kena ada bahan-bahan tambahan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita ada inisiatif lagi lebih rajin, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh dapatkan banyak maklumat daripada laman web, daripada YouTube tentang. Sekarang ni yang bahaya tentang YouTube ni tuan-tuan, kita boleh belajar macam mana nak buat dadah. Saya pernah tengok, saya sendiri pernah tengok, dan memang boleh disahkan apa yang dia ajar tu betul. Itu yang bahayanya. Dadah-dadah jenis yang kita biasa boleh buat dekat rumah ni, dadah jenis mat, ecstasy ni, sangat banyak, sangat mudah dibuat. So itu yang lagi mencabar kepada kita punya penguasaan untuk menghalang daripada benda ni daripada terus merebak lah tuan-tuan. Okay, selain itu dadah jenis depression, ininya sebenarnya memang ada dadah yang sah. Sebenarnya dadah sah sebab orang panggil untuk kita golongan-golongan yang kita panggil hyper ataupun yang manic. Manic ni dia punya tahap dia punya psikologi ni tinggi, dia sampau hyper sangat kan. So kita bagi sikit jenis depress bagi membantutkan dia punya fungsi ataupun aktiviti sistem saraf. So bagi orang ambil dadah ni dia akan relax, dia akan cool. So kalau tuan-tuan tengok jenis yang popular ialah depress ni elemen 5. Kalau pergi ke pusat hiburan, pergi ke mana-mana pusat KTV, karaoke, ramai yang ambil juga. Lepas ambil ecstasy, dia ambil 5. Lepas dah high, dia rendah lagi. Pandai tuan sekarang ni, orang macam doktor lah. Tahu dah nak ambil apa, nak turunkan ambil ni, nak lebihkan ambil ni. So ini sebab apa? Senang tuan-tuan, buka YouTube, belajar. Dia bukan suruh belajar, tapi ini realitinya. Ini cabarannya sebagai kita orang dewasa, sebagai bapa, untuk apa, mengelakkan kita punya anak-anak atau golongan lagi terjebak lah dengan perkara ini. Seterusnya ni yang saya cakap, hallucinogen, inhalant, gam. Di Kuala Lumpur kalau tu tengok, kita cakap berapa orang dia jalan memang dah macam dah tak betul lah saya tengok kan. Tangan dia sebelah ada gam. Gimana bau gam, bau steam kita tengok kan. Dan kampung-kampung pun banyak tuan. Yang tak mampu ambil beli gam sekarang. Gam tu berapa ringgit? RM3 je. RM3 beli, tahan lama. Boleh sap, bau. Dah lama, mental, gila. Di pusat pemulihan kita tuan-tuan, kita ada klinik Cure and Care satu Malaysia. Kita ada pusat pemulihan narkotik Puspen, ataupun sekarang kita bagi CCRC. So banyak yang kita terima klien-klien kita yang mengambil dadah jenis sintetik, mat dan hidugam ni, ialah apa cabaran pada kita ialah mereka ni semua mengalami masalah mental. Saya sendiri pernah berpengalaman buat kaunseling dengan seorang remaja berumur 17 tahun di klinik Cure and Care Sungai Besi. Nampak normal. Kita bagi kaunseling, kita tanya, tiba-tiba kan kita tengah berbual dengan dia ni, tiba-tiba dia tengok pandang lain, tiba-tiba dia lambai. Saya pun, suspend ni. Kan? Kata, nampak apa? Dia kata ada orang panggil dia. Saya tengok belakang, tak ada orang. Lepas tu dia pergi, dia berjalan-jalan, dia pergi dekat pokok, dia cakap dengan pokok. Lepas dia cakap dengan pokok, dia datang kita, dia cakap normal balik. Ini masalah tuan-tuan dan puan. Dadah jenis sintetik ni mental. Baru ambil 6 bulan, setahun dah boleh ganggu mental. Sebab tu kalau kita tengok sekarang apa banyak, tak kisahlah kakitangan kerajaan ataupun swasta yang kita boleh kenal pasti. So sebagai kita ada sini pun ada pihak pengurusan tertinggi, ada bos-bos, ada majikan-majikan, kita boleh kenal pasti sebenarnya pekerja-pekerja kita yang mengambil bahan-bahan terlarang ni. Dari segi perilaku dia, kita boleh kenal pasti sebenarnya. Okey. Ini pula bahan. Orang kata
tak ada KFC, ayam goreng pun okey lah kan, sebagai bahan ganti. Kalau tengok tahi lembu, memang betul tuan-tuan, tahi lembu di Kuala Lumpur pun ada. Kita dapat tangkap, especially remaja lah tuan-tuan dan puan. Anak-anak kita umur tingkatan 1, tingkatan 2. Kemudian of course gam tu biasalah, najis lembu campur dengan Panadol. Wah, kita sebagai manusia masa kita fikir ni abnormal ni. Tapi untuk mengatasi ketagihan, nak dapatkan steam, nak dapatkan high, orang sanggup lakukan perkara-perkara ni lah. So, saya boleh bayangkan tuan-tuan dan puan, in future, banyak lagi perkara-perkara pelik yang kita dengar. Sekarang dulu kita dengar ketum, sekarang baca surat khabar, saya rasa 2 hari lepas Dokong pula. Dokong, hebat gitu orang kita ni tuan. Nanti saya tak tahu lagi apa lagi pokok-pokok lain kan, yang orang dapatkan sebagai bahan pengganti. So macam ketum, dokong, kalau kita dia ambil pun urine clear tuan-tuan dan puan. Takkan kena tangkap je, orang tak tahu je. Tapi kalau kita tak ciri-ciri luaran, kita boleh kena pastilah. Okay, ini bahan-bahan ganti yang saya rasa yang kita di AADK pun kita sangat risau tentang perkara-perkara ni. Sebab kita tahu manusia semakin bijak, semakin pandai, semua maklumat di hujung jari kan. Petik saja semua dah tahu dah. So ini bahan-bahan ganti tuan. Okey, selepas kita kenal musuh kita tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak kenal pula siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Sebab kenapa saya ceritakan perkara ni tuan-tuan dan puan? Sebab ini bukan, mungkin saya kata lagi, bukan berlaku pada diri kita, tapi mungkin kita boleh kenal, kita boleh identify rakan sekerja kita, ahli keluarga kita melalui ciri-ciri yang ada pada diri mereka. Okay? So biasanya kita tengok, memang kalau orang yang terlibat ni, dia akan lari bertanggungjawab, dia akan cuba menyendiri, dia akan dia muka kuyu, lesu, orang buat kerja tak nak buat kerja. So ini ciri-ciri yang biasa kita lihat tuan-tuan dan puan. Tabiat suka menyembunyikan, hilang selera makan, kemerosotan paras rupa, mengelakkan diri daripada tanggungjawab. Semua ni yang biasa kita lihat. So kalau tuan-tuan dan puan lihat, tengok kawan-kawan sebelah, tengok kawan rakan kerja, macam ada sinyal-sinyal ni. So apa yang kita boleh lakukan tuan-tuan? Kita kena buat langkah pencegahan awal. Tolong dia daripada terus jatuh, terus melarat. Okay? Kemudian macam parut, saya jumpa, especially ambil heroin tuan-tuan, hardcore, memang parut banyak tuan-tuan, parut sekikan. Kemudian meminta wang dengan jumlah berlebihan, suka meminjam daripada kawan-kawan, mencuri barang, mendesak menjual barang kat rumah. Ini kes-kes tuan-tuan. Balik rumah minta mak duit, tak dapat duit, jual radio, jual TV. So ini tanda-tandanya. So selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil. Ini salah satu tanda-tanda penagihan tuan-tuan dan puan-puan. So selepas hari ni saya harap mungkin ringkas saya bagi tanda ni, tapi saya harap kita boleh kenal pasti tuan. Kita tengok kawan sebelah, anak-anak kita ambil langkah. Dadah ni kalau kita biar dah, bagi saya tuan-tuan, kalau dia dah setahun, 2 tahun, 3 tahun terjebak, boleh baik lagi tuan-tuan. Tapi kalau kita dah biar lama-lama, sebab saya ada klien-klien yang dah lebih 15 kali masuk pusat pemulihan. Tanya je, siapa merokok sini tuan? Merokok, ada merokok kan? Tanya saya balik, cik merokok tak? Dia kata, saya tak merokok. Cik tengok, kalau orang merokok pun dia susah nak berhenti. Ini kan pula dadah. Oh, dia pula ceramah kita. Wah, banyak pula kan. Dia pula ceramah kita macam tu. So bagi saya, langkah pencegahan awal tu penting tuan. Kalau dia dah lama terlibat, memang kita memerlukan usaha, masa, komitmen yang tinggi untuk kita elakkan daripada mereka terus terjebak. Okay, ni permainan umum. Apabila kita buat operasi, kita tangkap penagih dadah. Ramai yang tak. Ada juga yang tanya pada saya, kawan-kawan saya tanya, macam mana kita berhadapan dengan penagih dadah ni? Sebenarnya penagih dadah pun manusia normal tuan-tuan puan. Tapi ada orang kata geli, ada orang kata mayat hidup. Tapi saya boleh kata itulah realitinya. Itulah kesannya dadah ni. So kita boleh tengoklah gambar-gambar yang biasa kita tengok dekat Sarawak. Dan ni tuan-tuan dan puan, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan,
lihat kereta gambar ni, apakah persamaannya? Apa persamaannya tuan? Tuan-tuan dan puan-puan. Satu, dadah lah. Kedua, remaja. Remaja. Yang paling membimbangkan kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok dalam kereta surat khabar ni, ni mesti harian Metro ni, dia punya tajuk gempak-gempak ni kan. So, parti lollipop, ataupun sebenarnya parti-parti yang biasa kita panggil private party. Sekarang ni banyak orang kata dah tahu, pihak berkuasa pergi ke pusat-pusat hiburan, pergi ke pusat-pusat karaoke untuk melakukan aktiviti penguasaan. So macam ni nak mengelak, dia pergi ke buat private party. Di mana? Di kondo-kondo mewah. Kita ada buat satu pejabat ADK ni telah buat sebuah di satu lokasi di Janda Baik. Tuan-tuan dan puan, Janda Baik banyak resort, banyak rumah-rumah persendirian. So banyak buat private party di sana. So bila dia tangkap, hampir 90% mengambil dadah di private party ini. So itu satu lagi cabaran tuan-tuan dan puan. Orang kata nak buat, dia akan cari jalan macam mana nak buat. So itu yang peranan kita yang kita perlu lakukan. Kita kena ambil kisah, ambil tindakan dengan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita. So remaja, kalau ikut kajian tuan-tuan dan puan, ini kajian yang kita buat, kenapa remaja banyak terlibat dengan penyalahgunaan dadah. So, kalau kita tengok dekat kajian nombor 1 ni, 25% sebabkan diri sendiri, 6% disebabkan ibu bapa. Ini kajian dilakukan oleh Universiti Teknologi Malaysia terhadap 468 pelatih ataupun klien kita di pusat pemulihan. Okey? 31% disebabkan kerohanian, di mana kurangnya didikan agama, antara penyumbang terbesar. 21% disebabkan oleh rakan sebaya. So, bagi saya, faktor risiko remaja terlibat ni, of course disebabkan satu, didikan agama tuan-tuan dan puan-puan. So banyak yang kita bukan kata agama tu menjamin kita tak terlibat dengan masalah-masalah sosial atau masalah dadah, tapi perlu ada pendidikan agama supaya kita kenal mana baik, mana bagus. Kemudian rakan sebaya. Rakan sebaya memang satu faktor yang kita kena ambil berat tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena lihat anak-anak kita dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bercampur. Sebab contohlah tuan-tuan dan puan-puan, saya belajar dulu, saya duduk di satu rumah sewa, 6 orang duduk di rumah sewa. Walaupun kita sebaik mana, tapi 5 orang duduk di rumah sewa ni melakukan kerja-kerja yang tak betul. Contoh 5 orang yang ambil dadah, lama kelamaan satu orang ni pun akan terjebak, akan fikir macam seronok je, so, akan ambil juga. So pengaruh rakan sebaya jadi faktor paling penting dalam kajian kita. So banyak juga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kita interview je, 5% ni mempunyai rakan-rakan yang merokok, maknanya sekelilingnya merokok lah. Dan juga 20 hingga 40% mereka ni pernah terlibat, pernah diajak untuk melakukan aktiviti-aktiviti sosial lain, contoh macam ponteng sekolah, vandalisme. So ini faktor-faktor risiko tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita pun buat operasi dengan Kementerian Pendidikan tuan-tuan. Kita panggil Ops Ponteng. Mana Ops Ponteng ni, kita kena pasti mana-mana pot dia orang selalu ponteng. Sebab kita bila start dengan ponteng, dia akan melakukan aktiviti lain. Dekat situlah dia kenal orang dewasa, dekat situlah dia kenal bahan-bahan terlarang ni. So ini kajian-kajian yang dilakukan oleh universiti-universiti pengajian tinggi lah. Okay. Kemudian faktor risiko dengan faktor perlindungan. Kalau kurangnya faktor perlindungan, makin mudah terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Kalau kurangnya apa kita panggil faktor perlindungan, contoh faktor perlindungan ialah ibu bapa, agama. Kalau kurangnya benda-benda ini, lebih mudah terjebak dengan penyalahgunaan. So ini kajian-kajian yang dilakukan. Dadah tidak kenal usia taraf. Baru-baru ni kita ada artis tuan-tuan, tahu kan? Artis ditangkap dan sekarang ni tengah menjalani rawatan pemulihan lah. Sebenarnya artis tersebut dah lama tuan-tuan, dah lama, sangat lama. Cuma nasibnya baik, tak pernah tertangkap. Dan sebenarnya artis tersebut pun 3 tahun lepas pernah menjalani rawatan di salah satu kita punya pusat pemulihan lah, di ADK, secara sukarela. Tapi malangnya dia terjebak kembali dan ditangkaplah. Bukan seorang artis saja. Saya tak nak dedah, banyak lagi artis tuan-tuan, tapi tak boleh didedahkan lah di sini. Masalah pula sendiri saya dedah kan. So, banyak artis kita yang terjebak sebenarnya dengan penyalahgunaan, tapi tak ditangkap saja. Okey. So kemudian pelajar-pelajar yang terlibat penyalahgunaan dadah juga ialah pelajar-pelajar tercicir daripada arus sistem persekolahan. Banyak pelajar-pelajar yang tak minat belajar, tak suka belajar. Kemudian terlibat dengan pelakuan antisosial.
terlibat dengan pelakon antisosial macam saya cakap tadi, seperti ponteng, gaduh, mula mencuba dadah pada usia muda dan melibatkan dadah jenis ekstasi dan pil khayal. Sekarang ramai yang tak start dengan heroin tuan-tuan dan puan. Dia banyak ambil ekstasi dengan mat. Even budak-budak sekolah apa sekarang yang banyak ambil. Dan paling penting sekarang ni pil kuda. Pil kuda. Berapa harga? RM10 boleh dapat. RM10. Lagi kita makan McD lagi mahal daripada kita beli pil kuda, betul tak tuan? So ini cabaran. Dan bermula dengan dadah pembuka jalan. Kita panggil dadah pembuka jalan ni rokok. Rokok dengan arak. Mula-mula kita start rokok, kemudian minum arak. Lepas tu baru kita nak rasa bahan-bahan terlarang yang lain lah. Okay. Abnormal tuan-tuan dan puan. Orang yang manusia normal takkan melakukan aktiviti yang pelik-pelik macam video yang saya tunjuk tadi. Tapi ini yang berlaku pada penyalahguna dadah. Abnormal. Contoh, sebagai contoh tuan. Pil kuda. Pil kuda syabu boleh akibatkan penyakit mental. Ini bukti dan dah dijalankan kajian saintifik. Memang boleh gila. Siapa yang ada give up hidup, bolehlah. Tapi rasa janganlah ambil benda ni. Kemudian, ini juga salah faham tuan-tuan. Guna pil kuda untuk dapat tenaga luar biasa. Orang kata guna pil kuda dapat tenaga kuda. Horsepower kan. Lagi tinggi horsepower. Okey? Dan sebenarnya tak dinafikan tuan-tuan dan puan. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan lihat, ada satu kes tu di Kelantan. Dua remaja perempuan ditangkap bersama lebih kurang 15 lelaki. Sebenarnya ceritanya macam ni tuan-tuan dan puan. Mereka ni memang sedang mengambil dadah lah, syabu lah. So bila ambil dadah, salah satu faktor je bila ambil dadah syabu ni merangsang nafsu, meningkatkan keinginan untuk melakukan hubungan seks dan sebagainya. So dari situlah punca-punca berlaku banyak kes-kes rogol selepas tu. Sebab tu kata dadah ni punca berkait dengan pelbagai masalah lain. So pil kuda dengan syabu. Ibu isap darah depan anak, normal ke tuan-tuan dan puan? Tak normal. Kalau bapak pun saya tengok, bapak nak isap okok depan anak pun sengit. Kalau boleh tak nak isap okok depan anak tu, kita nak sendiri duduk belakang ke kan, kita nak beri contoh. Ini bagi yang ambil dadah ni tak kisah dah. Dan dia suruh anak dia mengemis lagi. Ini berlaku dekat Johor Bahru untuk dapatkan duit. Okey, ini akibat-akibat pengambilan dadah tuan-tuan pada diri sendiri, keluarga. Lelaki berang ditegur, tetap bapa dengan barang. Lepas tu sekarang saya baca surat khabar tuan-tuan dan puan. Bila kita tengok kes-kes macam ni kan, sebelih orang, tetak orang, potong kepala orang, yang kita fikirkan satu perkara yang abnormal, yang tak logik akal ni, saya bila berpendapat mereka-mereka ni memang terlibat ataupun di bawah pengaruh dadah. Di bawah pengaruh dadah. So sebab bagi kita, kalau kita normal, kita tak akan buat perkara-perkara macam ni punya. Melainkan kita ni betul-betul kata dah memang dah putus harapan. Tapi bagi saya, ini tengok perkara-perkara pelik di bawah pengaruh dadah. Amok guna 9 keris di Kuala Terengganu. Dalam ngamuk guna 9 keris pula tu. Hebat ni. Tangkap, ranggi dadah juga. So bila tengok saya cerita-cerita ni, semua jenayah dilakukan ranggi dadah ni. Bahaya ni. So apa kita kena buat ni? So bila jenayah ranggi dadah, bila jenayah ranggi dadah. Makan nasi bungkus lauk dadah sebelum dinoda. Nasi bungkus lauk dadah sebelum dinoda. Ini berlaku di Kuala Lumpur sendirilah. Ugut sekali lagi tuan-tuan buat, ugut ibu ni bersama. Memang tak boleh terima akal perkara-perkara yang berlaku. Pukul abang dipatah. Okay, so itu kesan-kesan akibat tuan-tuan. Kita tengok, kita dah kenal kita punya musuh, kita dah tahu kesan akibatnya. Tapi apa pula yang kita kena buat? Macam mana kita nak mengatasinya? Macam mana kita nak manage? Nak menghapuskan 100%, saya rasa hampir mustahil, pendapat peribadi saya. Tapi kita boleh kurangkan, kita boleh kontrol
perkara-perkara ni. Terutamanya tuan-tuan dan puan kepada yang belum terjebak. Yang saya tekan sekali lagi, bila dah terjebak, memerlukan usaha, komitmen, keinginan yang tinggi untuk mengatasi masalah penagihan dadah ni. So, macam mana kita nak mengatasinya? Okey, di Malaysia kita ada 4 akta utama untuk menangani masalah permasalahan dadah ni, penagihan dadah ni. First, kita ada Akta Dadah Berbahaya 1952. Inilah di mana hukuman-hukuman yang banyak dilakukan, iaitu hukuman paling besarnya ialah hukuman gantung sampai matilah di bawah Seksyen 39B. Mana kalau ada kita tangkap seseorang tu memiliki dadah lebih daripada kuantitinya yang ditetapkan, so automatic mandatory kita akan jatuhkan hukuman mati. Di penjara Malaysia banyak yang menunggu hukuman mati disebabkan ialah kes-kes dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Tapi still orang tak takut. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Perniagaan dadah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Dulu 3 tahun lepas 1 kilogram syabu bersama dengan RM300,000 Malaysia. 1 kilogram syabu bersama RM300,000 Malaysia. Yang membawa masuk diupah sebanyak RM20,000 ke RM30,000 Malaysia. Lumayan tuan-tuan. Sekali buat tak kena tangkap, bersara. Tapi ketagih. Wah, duit mudah, duit senang. So Akta Dadah Berbahaya kita ada untuk mengurangkan kes-kes pengedaran dadah. Kemudian kita ada Akta Dadah Berbahaya LPK, lalu langkah pencegahan khas. Mana kita boleh bawa kuasa menteri, kita boleh letakkan di Johor Bahru sekarang 2 tahun. Walaupun tanpa bukti yang kukuh lah tuan-tuan dan puan. Kemudian kita ada Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan. Ini yang banyak ADK sedang jalankan. Maknanya di sinilah wujudnya Klinik Cure and Care Satu Malaysia. Di sinilah wujudnya Pusat Pemulihan Narkotik Puspen. Mana kita bawa akta ni, siapa-siapa yang ditangkap perlu menjalani rawatan pemulihan selama 2 tahun di pusat-pusat pemulihan kita. Okey. Kemudian kita ada Akta Jisia Tidak yang terbaru, Akta ADK 2004. Jadi bahawa akta ini merangkumi ketiga-tiga akta tersebut lah. Mana boleh bentuk pengedaran, rawatan dan pencegahan sebagainya. So tuan-tuan boleh lihat lebih detail tentang akta-akta ini di laman web ADK pun banyak. Boleh baca lah dekat situ tuan-tuan. Kemudian ini antara hukuman cerita ni sempat 2 hari lepas satu kes memiliki juga, tapi tak dikenakan hukuman gantung lah, sebab dia tak lebih dia punya kuantiti tu, bawah daripada limit dia. So dikenakan hukuman penjara dah sebat lah tuan-tuan. Even banyak yang kes-kes memiliki dadah sekarang ni, magistrate banyak bagi hukuman sebat kan tuan-tuan. Rasa bagus lah, bagi rasa sikit. Kalau takat denda je, duit dapat daripada jual dadah tu berapa sen sangat saja dengan denda yang dibayar tu. Okay, dan paling ni gantung lah. Okay, sedikit promosi apa yang ADK sedang buat sekarang ni. Apa yang AGC Tidak Dadah Kebangsaan tengah lakukan untuk mengatasi permasalahan dadah ni. So kita ada 4 strategi utama tuan-tuan dan puan. Kita ada pencegahan. Ini aspek utama kita. Sebab bagi kita penting, pencegahan perlu ditekankan. Tanpa pencegahan tak guna benda lain tuan-tuan dan puan. Rawatan tu hanya pada yang mereka dah terlibat. So hanya untuk baik pulihnya peratusnya sangat sedikit. So pencegahan paling penting. Kedua, kita ada penguatkuasaan tuan-tuan. Di mana kita tahun lepas kita mendapat kita di bawah pimpinan ketua pengarah yang baru, Datuk Haji Suhaimi. So ini visi di mana kita mempergiatkan lagi aktiviti penguatkuasaan kita tuan-tuan dan puan. So kita tangkap, kita menjalankan di bawah atas undang-undang yang sedia ada ni. Kita perkukuhkan, perbanyakkan, sebab kita rasa tanpa penguatkuasaan saya rasa ramai yang tak takut nanti. So itu aktiviti penguatkuasaan yang kita kuatkan lagi. Kemudian kita ada strategi ketiga ialah rawatan dan pemulihan. Ini pada mereka yang terlibat lah. So tuan-tuan dan puan boleh dapatkan maklumat ataupun siapa-siapa yang ada masalah dadah boleh rujuk kepada kita punya pusat-pusat pemulihan. Kita ada 2 cara tuan-tuan dan puan boleh masuk ke pusat pemulihan kita. Satu sukarela, satu lagi perundangan. So boleh, siapa yang bersukarela sendiri nak dapatkan rawatan, boleh datang ke pusat pemulihan kita, kita boleh bantu juga tuan-tuan dan puan. Ini bukan setakat tangkap lah, sukarela pun boleh datang juga. Ok,
Okey, dan yang sekali lagi adalah kerjasama antarabangsa lah. Ini kita punya hubungan dengan negara luar, macam mana kita nak mengatasi, especially negara kita sekarang negara transit. Negara transit masuk sekejap nanti dia pergi negara lain untuk mengedarkan dadah ni. So lama kelamaan daripada transit boleh jadi negara utama nanti. So ini kerjasama kita lakukan dengan negara-negara sepadan kita. Okay, pencegahan tuan-tuan dan puan-puan. Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey. So basically kita punya strategi pencegahan kita ada 3. Satu, sukarelawan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa yang kita lihat, tanpa pelibatan ahli masyarakat, aktiviti pencegahan ni sangat sukar untuk dilakukan. Sebab biasa kalau ada satu pihak saja menjalankan aktiviti pencegahan ni, pihak lain tak pandang serius perkara tersebut. Untuk keberkesanannya sangat susah tuan-tuan. Sebab tu kita tubuhkan pasukan sukarelawan kita panggil Skuad Satu Malaysia. So saya pun nak promosi kepada tuan-tuan dan puan, siapa yang berminat bolehlah join kita punya ahli sukarelawan kita. Pergi kepada type saja alamat squad.adk.gov.my, boleh join sebagai sukarelawan kita. So boleh join dengan program yang kita lakukan nanti. So sama-sama kita mengambil tenaga, kita mencegah permasalahan dadah ni. Kemudian kita juga ada dalam pencegahan kita ada pendidikan pencegahan. Pendidikan pencegahan kita ada 4 sasaran kita tuan-tuan dan puan. First, keluarga. Itu paling basic. Kedua, kita ada institusi pendidikan. Ketiga, kita ada tempat kerja. Ini yang sedang dilakukan tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya bagi kredit kepada pihak pengurusan tertinggi SPRM. Kerana ini yang dilakukan sekarang. Ialah kita beri sasaran kepada tempat kerja. Kita tak nak kita punya pekerja-pekerja, kita punya rakan-rakan terlibat dengan penyalahgunaan dadah. So, sekali lagi saya bagi pujian kepada pihak Ruskia, pihak pengurusan tertinggi SPRM kerana mengadakan majlis-majlis seumpama ini. Dan saya harap boleh diperbanyakkan lagi pada masa-masa akan datang. Especially kepada tak kisahlah pegawai baru ataupun lama. Untuk kita elakkan tempat kerja kita, elakkan daripada jadi tempat permasalahan dadah. Dan kemudian komuniti. So, 4 sasaran kita pada aktiviti-aktiviti pencegahan tuan-tuan dan puan. So, ini matlamat kita. Bila kita cover semua ni, keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, komuniti, saya rasa sedikit demi sedikit kita boleh kurangkan permasalahan dadah. Sedikit demi sedikit kita boleh kurangkan jumlah penagih dalam Malaysia ini. Okey. Ini perubahan Skuad Satu Malaysia yang saya cakap tadi. Sebab sebenarnya daripada penubuhan Skuad Satu Malaysia ni sebenarnya kita gabungkan pelbagai NGO ataupun sukarelawan yang kita sedia ada. Sebagai contoh, kita ada Rakan Anti Dadah, JKPD, BRS. Pemimpin Rakan Sebaya ni tuan-tuan dan puan, dia merupakan bekas-bekas penagih yang dah pulih. Kita panggil dah abstinent, tak mengambil sebarang bahan terlarang lagi. So dia bantu kita dalam aktiviti pencegahan. So dilancarkan oleh kita punya menteri lah, Menteri Dalam Negeri kita pada 4 Julai 2011. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, saya promote, joinlah sukarelawan Skuad Satu Malaysia. Okay. Kemudian kita objektif saya bercakap tadi, memberi sedaran, pertolongan, penyalur maklumat. Ini penting, penyalur maklumat. Kita ada ejen-ejen kita tuan-tuan di setiap daerah. Sebenarnya ejen-ejen kita ni melakukan aktiviti seperti ini. Ceramah, kesedaran, bukan setakat staf ADK atau pegawai ADK, tapi orang awam pun boleh juga. Kita bagi kebenaran juga, as long je. Jadi kita punya ahli Skuad Satu Malaysia. Ini antara contoh pelaksanaan program yang kita lakukan. Pelbagai program tuan-tuan dan puan, harian terdadah, sukarelawan, khidmat komuniti. Kemudian penguasaan. Penguasaan kita banyak bekerjasama dengan kita punya rakan-rakan strategik kita, iaitu PDRM, Imigresen, Rela, JPAM, JPJ dan sebagainya. So dari segi aktiviti penguasaan ini, first strategi kita ialah kita mengesan dan menahan penagih dadah. Di bawah Seksyen 3.1 atau penagih dadah atau pemulihan, mana-mana orang yang disyaki kita boleh tahan. Mana-mana orang yang disyaki, pegawai pemulihan, pegawai ADK boleh tahan orang tersebut untuk menjalani ujian urin. So lepas ni mana-mana orang syaki kat sini saya boleh tahan lah. Semua ni saya tengok okey ni, bagus. Okay. Kemudian pengurusan orang kena pengawasan, di mana orang yang menjalani rawatan di daerah-daerah mengambil tindakan perundangan terhadap OKP yang langgar syarat. Maknanya orang-orang ni yang mendapatkan rawatan tapi dia tak ikut, dia tak follow kita punya peraturan, kita boleh dakwa je di mahkamah sebab melanggar peraturan-peraturan pengawasan. Dan mengambil tindakan terhadap aktiviti penagih dadah, pelanggan dadah, yang cuma boleh ada aduan lah. Pot-pot penagihan,
Sebab tu saya minta tuan-tuan dan puan, kalau tahu mana-mana maklumat ataupun unit-unit rumah mana yang terlibat, boleh salurkan ke website kita AADK, kita ada e-aduan. Boleh salurkan aduan-aduan tersebut. Ini untuk aktiviti pengawasan tuan-tuan dan puan. Ini operasi yang kita baru jalankan tuan-tuan di Kuala Lumpur lah. Satu malam tuan-tuan dan puan kita buat 120 orang. Satu malam. Ada lagi tu. Tapi kekangan masa, kekangan tenaga, 120 orang kita tahan. Dan kebanyakannya di Kuala Lumpur ni yang dah jenis kita panggil hardcore lah. Yang tegar, sangat tegar. Dan mereka di gelandangan tuan. Tak ada rumah. Sebab tu bila tengok gelandangan, orang fikir dadah. Dadah, gelandangan. Itu yang berlaku. Operasi-operasi. Kemudian rawatan, perubatan dan pemulihan. Inilah wujudnya klinik Cure and Care satu Malaysia. Di sini kita ada di Sungai Besi, kita ada di Dengkil. Yang paling dekat lah tuan-tuan buat, yang betul-betul boleh rujuk untuk dapatkan rawatan pemulihan. So kita punya strategi, kita ada 22 fasiliti Cure and Care, CCRC. Ni pusat pemulihan narkotik, puspen kita. Kita ada 10 klinik Cure and Care satu Malaysia, di seluruh Malaysia. Di mana di klinik CNC ni boleh dapatkan rawatan secara sukarela pada siapa-siapa yang terlibat. Kepada pejabat-pejabat awam yang terlibat pun boleh juga atas kebenaran daripada majikan untuk mendapatkan rawatan pemulihan. Kemudian sasaran kita ialah klien secara perundangan di bawah Akta Penagih Dadah Seksyen 61, Seksyen 83. Dan setakat ni tuan-tuan dan puan lihat, setakat ni 5,668 penghuni sedang mengikuti program-program pemulihan di semua pusat pemulihan kita lah. Dan selain itu, ini aktiviti yang kita lakukan di dalam, kita panggil pemulihan dalam institusi. Pemulihan institusi maksudnya dalam pusat-pusat pemulihan kita lah. Seterusnya, ini pemulihan dalam komuniti. Kita ada 103 AADK daerah yang tuan-tuan boleh rujuk, boleh refer, dapatkan perkhidmatan. Kita ada 59 CCIC. CCIC ni tuan-tuan puan, dia macam pusat komuniti, di mana siapa-siapa yang keluar daripada pusat pemulihan, tak ada tempat nak pergi, boleh datang kepada kita punya pusat CCIC. Kita bagi tempat tinggal secara percuma, makanan percuma, tapi tak lama lah tuan-tuan dan puan. Kalau semua percuma, sampai bila nak berubah kan? So kita ada masa-masa je. So ini sasaran kita, of course klien secara perundangan dan juga klien secara sukarela. Ini program-program yang kita lakukan. Okay, itu semua ialah apa yang saya cerita, apa yang pihak kerajaan tengah lakukan. Tapi saya nak tanya tuan-tuan puan, apa yang tuan-tuan atau saya perlu buat untuk sama-sama mengurangkan permasalahan dadah ni. Macam saya cakap tadi, rasuah ke dadah musuh nombor satu? Rasuah, dadah sama, rasuah, dadah sama kan. So macam rasuah, even saya bukan anggota SPRM, tapi bila kita tahu ada aktiviti contohlah, bila saya pernah di offer, ni saya cerita sini habis sini tuan-tuan, saya pernah di offer kena tahan dengan anggota polis kan. Saya pernah tahan di dalam kereta, tapi dia datang ke saya, Cik tak pakai seatbelt ni. Memang betul lah saya tak pakai seatbelt lah. Memang saya mengaku lah. Lepas tu saya pun tanya dia, so macam mana ni tuan? Lepas tu dia pula tanya saya, so macam mana ni cik? So bila dia tanya macam mana ni cik, saya pun rasa ini something wrong, something fishy betul lah. So saya cakap dia, cik apa-apa pun sama je lah kan? Tapi lepas tu dia tanya saya balik, cik tak nak selesaikan ke? Bila saya kata, saya fikir macam ni je, sebab kalau saya bagi juga, saya menggalakkan perkara tersebut tu berlaku lagi. So itu peranan saya sebagai anggota masyarakat. Memang kata memang hampir-hampir terpedaya juga. Oi, kalau selesai ni bayar RM20 so lepas ni. Tapi salah tak tuan-tuan? Salah. Itu salah satu rasuah. So itu sebagai anggota masyarakat itu. Tapi bagi masalah dadah, apa yang berkata kita bukan yang terlibat secara langsung, bukan bekerja di agensi anti-dadah kebangsaan, tapi kita sebagai masyarakat awam, apa yang perlu kita buat tuan-tuan buat? Itu yang penting, yang kita kena fikirkan. Bagi saya, simple. Apa yang kita sebagai anggota masyarakat kena buat, kita kena buat perkara ni. Ini saja tuan-tuan. Ini saja. Tak banyak.
tak perlu fikir complicated. Ini saja yang saya sebagai anggota masyarakat awam, ini saja yang kita perlu buat. Ambil kisah, ambil tindakan, tuan-tuan. Sebab bagi kita dah banyak selalu dengar, tuan-tuan, even jiran sebelah kita terlibat dengan dadah. Itu bukan keluarga aku, itu keluarga Pak Mael. Biar padahal jiran sebelah ni, ataupun jiran lagi okey, saudara mara kita, anak buah kita, pakcik kita, tak apalah dia bukan keluarga aku, dia anak buah dia. Ada pemikiran tak apalah. So bagi saya, ini yang kita sebagai masyarakat awam, kita perlu ambil kisah, ambil tindakan, tuan-tuan dan puan. Maksud saya, apa-apa yang berlaku di sekeliling kita, bukanlah kita kena jaga tepi kain orang, tapi kita kena bantu sedikit sebanyak. Jadikan masalah dadah ni ialah masalah kita juga. Bila ramai-ramai menjadikan, kita ada 30 juta orang Malaysia ni, jadikan masalah diri kita, saya percaya dadah lama-kelamaan kita boleh kurangkan sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan masalah-masalah lain, tuan-tuan. Okay? So, dah sampai hujung-hujung ni, tuan-tuan. Last sekali, kalau tuan lihat ni, pilihlah mana tuan-tuan kita nak jadi. Nak jadi belah kiri, belah kanan. Kalau kita pilih belah kiri, di sini, baguslah. Kalau kita pilih di sana, masalah lah. Okay? Semua pilihan bergantung pada diri kita, tuan-tuan dan puan. Choice dalam tangan kita. Orang offer kita dadah, orang offer kita perkara-perkara ni, kita fikir senang saja, kan. Kita memang kita boleh buat sendiri-sendiri, tapi yang paling senang kita sebagai, kalau orang Islam, kita tinggal satu saja, Allah tengok kita. Begitu juga dengan masalah rasuah, tuan-tuan. Kita boleh buat di mana-mana, tapi kita fikir satu, Allah saja tengok kita. So, ini yang kita kena buat decision. Last kali, tuan-tuan buat, saya tunjuk satu video. Tak keluar video ni. Tak keluar, kan? Video last. Okay, kalau tak keluar, tak keluar, kan? Kalau tak keluar, tak apalah, tak ada rezeki dari video. So sebenarnya video saya tengok tu ialah kisah Mia dan Adam. Siapa nak tengok, tuan-tuan? Dekat TV, Iklan kisah Mia dan Adam. Kita ada 7 episod, iklan berepisod, tentang Mia Sarah dengan pelakon lelaki tu bernama, saya pun tak tahu, Azril ke apa nama dia, kan. So kisah, konsep iklan tu kita tayang pada masyarakat. Kita nak bagi satu mesej saja. Mungkin benda-benda masalah ni sudah berada dalam rumah kita. So, ambil kisah, ambil tindakan, tuan-tuan. So, dengan itu, saya ada jodoh video ni. So, boleh play. Umi awak ni. Jam. Mana kau je? Ada tak? Bye. Ping kau Mia. Ya. Abang Jam suka teman ni. Tapi abang berubah bila kawan-kawan dia datang. Tak ada. Abang Jam! Abang Jam! Abang Jam! Tu abang kita. Ni. Ni hadiah untuk kau. Tengok dulu. Nak tengok? Abang jangan kawan-kawan ni. Dia pun nak kembali juga. Buat ya. Tak hantar je bagam. Ya. Pinter. Mungkinkah ia telah berada di rumah kita? Ambil kisah, ambil tindakan.
Okey tuan-tuan, dengan video tu berakhirlah saya. Selagi saya tekankan, dadah, kesan yang membinasakan, ambil kisah, ambil tindakan tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya. Jika ada persoalan pertanyaan, bolehlah tanya. Kalau tak ada apa, terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.